Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpah nikmat dan kurniaannya diberikan kepada kita pada saat dan ketika ini, nikmat iman Islam dan peluang nikmat berada dalam bulan Ramadan untuk hari yang pertama dalam Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barakah dan juga melimpahkan segala kasih sayangnya kepada kita semua supaya kita mendapat manfaat yang semaksimumnya daripada bulan yang barakah ini. Terlebih dahulu mungkin saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Icon Syabab di atas kesudian untuk menjemput, untuk berkongsilah pada pagi ini. Dan insya-Allah sebagaimana dimaklumi oleh semua bahawa apa yang kita akan kongsi pada pagi yang mulia ini adalah dengan tajuk nasihat Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Jadi sebenarnya nasihat ini adalah nasihat yang bukan semata-mata daripada Nabi Yaqub, tapi kita tahu nasihat yang dibawa oleh Nabi Yaqub ini juga adalah nasihat yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi Ibrahim yang memang Allah Ta'ala rakamkan dalam ayat sebelum ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini. Dan begitu juga risalah apa yang dibawa dan dikatakan oleh para nabi selainnya adalah membawa kepada mesej yang sama, mesej dan nasihat yang sama. Cuma Allah Ta'ala mungkin tak rakamkan sahaja dalam Al-Quran secara langsung. Jadi insya-Allah kita bacakan dulu ayat suratul Baqarah ayat 133 yang menjadi pokok perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, apakah kamu menjadi saksi ketika maut akan menjemput Nabi Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah sepeninggalanku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu iaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak iaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Sadaqallahul azim. Baik, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut tentang ayat ini dan nasihat Nabi Yaqub ini, kita lihat dulu latar belakang ayat suratul Baqarah ayat 133 ini. Yang pertama pastinya kita tahu ayat ini berada pada juzuk pertama. Walaupun berada pada juzuk pertama tetapi ia berada pada hujung-hujung juzuk pertama. Kerana kita tahu juzuk pertama ini dimulakan dengan suratul Fatihah, kemudian masuklah dalam suratul Baqarah. Dan suratul Fatihah sebagai pembuka surah, pembuka Al-Quran, permulaan bagi juzuk pertama, sebagaimana juga namanya Ummul Kitab, itu adalah asas utama yang kita perlu fahami dalam kehidupan, bahawa daripada surah ini kita mengenal Allah, mengenal Allah Ta'ala, kemudian kita mengetahui apa peranan kita sebagai seorang hamba, iaitu untuk menjalankan syariat yang Allah Ta'ala berikan dan perintahkan kepada kita, dan juga satu permintaan dan juga doa yang perlu kita panjatkan sepanjang kehidupan, iaitu sentiasa istiqamah dalam Islam, iaitulah jalan yang dibawa oleh para Nabi dan juga para Rasul. Dan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi pembukaan surah Fatihah jelas sebagai makna umum tentang isi kandungan Al-Quran secara keseluruhannya. Apabila kita masuk dalam suratul Baqarah, surah yang paling panjang dalam Al-Quran, ada 286 ayat. Kita bermula dengan Allah Ta'ala menyatakan tentang sifat-sifat orang yang beriman daripada ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 6 dan 7, 2 ayat saja. Allah Ta'ala kata, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir tu sama je. Kamu bagi ingat ke, kamu bagi peringatan ataupun tidak, dia orang sama tidak akan beriman. Kemudian lepas cerita orang tentang orang kafir 2 ayat saja, Allah Ta'ala terus masuk ayat 8 dan sehingga ayat 20 lah lebih kurang. Allah Ta'ala cerita tentang sifat-sifat orang munafik. Allah Ta'ala bagi perumpamaan kan, sifat mereka dan juga perumpamaan tentang mereka. Kemudian selepas tu Allah Ta'ala nyatakan tentang bahawa tak akan ada orang yang boleh mencipta Al-Quran. Dan kemudian akhirnya pada ayat 30 Allah Ta'ala nyatakan pula hubung kaitkan dengan konsep istikhlaf, di mana peranan manusia di muka bumi ini sebagai hamba dan juga sebagai khalifatullah, itulah peranan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapa kepada segala manusia, untuk difahami dalam kehidupan bahawa mereka bukan dilahirkan dengan sia-sia, bukan untuk mengikut hawa nafsu semata-mata, tetapi ada tujuan dan matlamat yang sangat jelas, iaitu sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian selepas lebih kurang 7 ayat begitu, baru Allah Ta'ala cerita pula masuk tentang cerita Bani Israel. Dan inilah part yang sangat panjang yang Allah Ta'ala ceritakan dalam juzuk 1 sehingga sampai ayat lebih kurang 123, 124, 123 ayat begitu lebih kurang 80 ayat lah, daripada ayat 44 sampai ayat 124 dan 80 ayat macam tu lah. Yang panjang-panjang, ayatnya panjang-panjang, bukan ayat yang pendek-pendek, menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel dahulu. Segala bentuk kefasadan, segala bentuk nikmat, segala bentuk halangan-halangan yang telah mereka lakukan, segala bentuk pelanggaran janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan secara detail seolah-olah flashback kepada kita dalam lebih kurang 80 ayat ini. Jadi bila masuk ayat 124, Allah Ta'ala balik mula cerita tentang kembali kepada menceritakan tentang asas Islam, iaitu bermula dengan pembinaan Baitullahil Haram oleh Nabi Ibrahim. Kemudian itu dalam beberapa ayat lah, daripada ayat 21, 27, 128. Kemudian ayat 130 Allah Ta'ala mengecam orang-orang yang enggan menerima Islam sebagai agama Nabi Ibrahim. Siapa dia yang dikecami? Golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang enggan menerima Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir. Kemudian ayat 131 Allah Ta'ala menyatakan semula bahawa bagaimana aku dulu suruh Nabi Ibrahim supaya Idh qala lahu rabbuhu aslim. Serahlah diri wahai Nabi Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim tak ada banyak cerita. Nabi Ibrahim hanya kata, aku menyerah diri kepada Tuhan yang maha menguasai sekalian alam. Itu ayat 131. Kemudian masuk ayat 132 di mana Allah Ta'ala menyatakan tentang wasiat Nabi Ibrahim. Sebab hari ini kita cerita tajuk wasiat Nabi Yaqub kan, tapi sebenarnya sangat berkait rapat dengan konteks yang Allah Ta'ala nyatakan sebelum ini, khususnya ayat 132 di mana Allah Ta'ala merakamkan wasiat yang sama yang Nabi Ibrahim telah terlebih dahulu nyatakan kepada anak-anaknya, di mana Allah Ta'ala mengatakan, Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih kamu dengan din ini, yakni dinul Islam, maka janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu mati dalam keadaan sebagai seorang Islam. Jadi barulah masuk kepada ayat 133 hari ini, Allah Ta'ala seolah-olah mentaukidkan semula, menekankan semula wasiat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, juga itulah wasiat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yaqub, dan Nabi Yaqub menyampaikannya kepada anak-anaknya. Jadi kita nampak bahawa
kenapa agak-agaknya surah ataupun juzuk 1 ni mula dengan surah Al-Fatihah, kemudian terus surah Madaniyah, surah Al-Baqarah yang paling panjang. Kenapa tak mula dengan surah Iqra ke Al-Alaq ke kan jadi sebagai kita pembaca Al-Quran, kita hanya boleh memerhati dan mungkin mengeluarkan tadabbur kita sendiri tepat ataupun tidak ala muradillahi ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala tentang makna sebenar ayat tu, Wallahu Ta'ala a'lam, tapi mudah-mudahan ianya tidak lari daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki maksudnya Jadi mungkin kita boleh lihat bahawa sebenarnya pembaca utama Al-Quran ni siapa? Bukan orang kafir, tetapi orang Islam sebab itu peringatan besar bagi Al-Quran ni khususnya Allah Ta'ala tujukan kepada umat Islam, umat yang memang dah Islam lah. Dan kerana itu juga mungkin kita mungkin mentakwilkan dengan fikiran kita yang sangat terhad ini, ilmu yang kita sangat terhad ini, kenapa mungkin Allah Ta'ala cerita banyak 80 ayat tu panjang tentang Bani Israel tu, supaya kita ambil ibrah yang sangat jelas kerana kita dan Bani Israel tu ada persamaan. Apa persamaannya? Mereka beriman dengan Allah. Mereka beriman juga dengan Nabi mereka yang diutus pada zaman mereka, Nabi Musa contohnya, Nabi Isa contohnya Tetapi, itu tetapinya. Tetapi mereka degil. Mereka melakukan pelbagai-pelbagai perkara. Nanti kita akan lihatlah sedikit tentang sifat orang-orang ataupun Bani Israel yang perlu kita jauhi. Jadi mungkin kerana itulah Allah Ta'ala beri peringatan dulu. Jangan tiru orang-orang ini. Orang Al-Yahud wan Nasara. Itu yang Allah Ta'ala kita boleh kait dengan ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah tadi kan Jangan tiru cara hidup mereka, cara sifat mereka meladeni para nabi mereka, cara mereka berinteraksi dengan kitab mereka. Jangan tiru sebagaimana mereka walaupun kamu sama dengan dia hakikatnya. Jadi peringatan tu untuk kita sebagai seorang Islam. Barulah selepas tu bila masuk juzuk 2 nanti Allah Ta'ala mula cerita tentang pertukaran kiblat, hukum hakam yang banyak dalam juzuk yang kedua sehingga akhir Suratul Baqarah ini semuanya kebanyakannya Allah Ta'ala nyatakan tentang ayat-ayat hukum sebagai satu perintah lah kepada kita sebagai umat Islam yang mengaku menyerahkan diri kepada Allah SWT supaya mengikutinya. Aslimu kan, serah diri. Bila serah diri ikut je lah. Itu sebenarnya konsep sebagai seorang umat Islam Jadi itu latar belakang ayat. Latar belakang ayat yang kita perlu fahami tentang ayat yang kita akan bincang pada pagi ni baik. Jadi kita kembali kepada ayat tadilah suratul Baqarah ayat 133. Baik, ayat ini ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya di mana menurut satu riwayat ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi ketika mereka berkata kepada Nabi SAW, tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad bahawa pada hari Nabi Yaqub wafat, baginda berwasiat kepada anak-anaknya agar mereka berpegang kepada agama Yahudi. Dia klaim macam tu. Ini dakwaan mereka. Ini bukan ini sajalah. Maksudnya dalam Al-Quran pun memang jelas menyatakan bahawa agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub itu adalah agama Yahudi, bukannya Islam yang dibawa oleh Muhammad. Jadi Allah Ta'ala balas semula dakwaan mereka ini yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW ini dengan turunnya ayat 133 suratul Baqarah ini. Jadi kita tengok semula ayat tadi Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Tidakkah kamu wahai orang-orang Yahudi, adakah kamu menjadi saksi waktu ketika mana Nabi Yaqub hampir kematiannya, saat kematiannya. Allah Ta'ala kat sini dia seolah-olah menempelak jugalah orang Yahudi yang duk pertikai kepada Rasulullah SAW ni. Kamu jadi saksi ke waktu Nabi Yaqub meninggal dulu, saat dia nak mati dulu? Kamu ada ke waktu tu? Jadi ada ke? Tidak. Jadi maksudnya dakwaan mereka kepada Rasulullah SAW tu adalah dakwaan atas sangkaan mereka yang datang daripada turun-temurun ajaran keturunan mereka lah, ulama-ulama mereka para ruhban mereka. Jadi Allah Ta'ala mengatakan memulakan demikian kerana apa? Kerana hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadi syahid atas peristiwa itu. Jadi di sini aku nak bagi tahu sebenar-benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Iz qala,
ketika mana. Biasa kalau dalam Quran ni kita jumpa perkataan is tu, khususnya bila Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Baqarah ni kan tentang Bani Israel tu, Allah Ta'ala sebut guna is. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Wa idh faraqtum bikumul kufra. Semuanya mula dengan is, dia seolah-olah lafaz is ni nak flashback, throwback dulu. Throwback. Kisah lampau. Walaupun orang yang ditujukan ayat ni mereka tak berada pun pada masa itu, tapi nak menunjukkan bahawa aku menjadi saksi terhadap peristiwa-peristiwa yang lepas. Jadi dengar. Jadi Allah Ta'ala kata, idh qala li banihi, ketika mana dia, yakni Nabi Yaqub, berkata kepada anak-anaknya. Ini dalam mungkin dalam konteks kalimah bani, ataupun ibnun dengan walad kan, kita walad anak. Kita belajar walad lah, kita belajar bahasa Arab biasa, waladun anak lelaki, kan, waladatun bintun anak perempuan, waladatun anak perempuan. Jadi ada yang membezakannya. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala gunakan kalimah bani, banihi, bukan liwaladihi, bukan kepada anak-anaknya, kerana kebiasaannya perkataan walad ni digunakan untuk anak yang umum lah, tak kisah dia baik ataupun tak baik, tapi biasanya perkataan ibnun dalam Al-Quran Allah Ta'ala gunakan untuk menunjukkan kalimah yang lebih lembut, dan menunjukkan anak-anak yang memiliki sifat yang lebih baik berbanding kalimah walad. Wallahu alam. Sebab bab-bab kalimah ni dia bukan boleh kita lihat compare 1-2 ayat saja. Kita kena buat kajian yang tafsili, mendalam, kumpul semua kalimah-kalimah yang ada, mushtaqat dia, pecahan-pecahan kalimah tersebut, baru kita boleh memberikan satu takwilan yang lebih tepat, jadi itu antara yang dinyatakanlah, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub tadi, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub tanya kepada anak-anaknya, apa yang kamu akan sembah selepas ketiadaanku nanti, bila aku mati nanti kamu akan sembah apa? Qalu na'budu ilahaka. Kenapa tengok lipat baju ni? Tengok kerja dekat rambut. Okey, boleh. Boleh kan Abi lah. Kakak Alak. Okey. Kalau buat kerja dekat sekolah. Okey, nanti siap. Okey, Okey. Jadi kita sambung. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan kamu dan juga Tuhan bapa-bapa nenek moyang keturunan kamu, termasuklah datuk kamu Ibrahim. Nabi Ibrahim ni datuk kepada Nabi Yaqub, dan juga pakcik kamu Ismail. Tuhan kepada pakcik kamu, Tuhan kepada Ismail, juga Tuhan kepada Ishaq. Nabi Ismail datuk saudara, minta maaf, Nabi Ismail datuk saudara kepada Nabi Yaqub, begitu juga Nabi Ishaq, iaitu datuk bapa kamu, Nabi Ishaq bapa kepada Nabi Yaqub, iaitu Tuhan yang satu, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi anak-anak Nabi Yaqub di sini mengisytiharkan ataupun mengakui bahawa mereka akan menyembah Allah Ta'ala, Tuhan yang satu, Tuhan yang kamu sembah, dan juga Tuhan nenek moyang kamu sebelum ini. Jadi kat sini maksudnya Allah Ta'ala ceritakan secara tafsir, secara bukan Allah Ta'ala tak ada katakan na'budullah saja, tapi Allah Ta'ala mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Boleh saja kalau tak perlu pun letak nama Nabi-Nabi tu. Tapi kenapa mesti ada sebab dan juga ibrah yang kita boleh ambil, nak menunjukkan bahawa Nabi-Nabi ini, agama-agama yang dibawa oleh para Nabi ini adalah agama yang satu, iaitu agama Islam, bukannya agama-agama yang lain, kerana risalah yang dibawa adalah sama. Risalah tauhid yang dibawa adalah satu. Yang berbeza hanyalah syariat yang diberikan kepada para nabi ini tadi untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi
satu mesej yang jelas daripada nak wasiat, persoalan ataupun pertanyaan Nabi Yaakob kepada anak-anak ni adalah tentang persoalan apakah yang mereka akan pegang setelah kewafatan baginda Nabi Yaakob tadi. Jadi kat sini mengingatkan kita juga tentang kematian, bahawa hakikatnya semua orang akan mati. Nabi-nabi pun telah mati, telah pergi dahulu meninggalkan kita, para ulama, para Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang telah mendahului kita, kesemuanya akan mati. Dan begitu juga kita nanti. Jadi adakah perakhiran kita nanti kita mampu meninggalkan zuriat keturunan yang juga boleh menyatakan jawapan sebagaimana Nabi Yaakob. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahidah. Adakah kita mampu meninggalkan zuriat yang sedemikian, yang mampu menyatakan dia akan berpegang dengan Islam, ataupun mungkin kita hanya meninggalkan zuriat yang teragak-agak untuk menyatakan dia seorang Islam, seorang Muslim. Jadi ini sebenarnya persoalan yang bukan semata-mata wasiat untuk anak, tetapi persoalan yang sangat besar untuk kita sebagai ibu bapa, untuk kita renung, untuk kita fikir dan kita memuhasabah semula diri kita. Setakat mana agak-agaknya bila aku mati nanti, anak aku akan berpegang dengan Islam. Kerana mereka yang telah mendahului kita, mungkin alhamdulillah, semoga keberkatan kepada para datuk nenek moyang kita, para ulama kita sebelum ini, yang telah mampu meninggalkan risalah tauhid ini, menyemai, mendidik perkara tersebut kepada kita generasi hari ini dan seterusnya. Itulah juga tanggungjawab kita yang sama. Walaupun zaman mungkin keadaannya berbeza, tetapi pesanan, wasiat yang paling utama yang perlu disampaikan dari generasi ke generasi adalah wasiat Islam. Jadi wasiat lain yang lebih berharga berbanding wasiat iman dan juga wasiat Islam. Jadi yang pertama kita nampak isi kandungan wasiat Nabi Yaakob ini adalah supaya anak-anaknya, bukan wasiat Nabi Yaakob sajalah, wasiat Nabi Ibrahim tadi juga berkait dengan ayat 132 tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat yang Allah Taala katakan kepada wasiat Nabi Ibrahim, itu ayat penyata, tidak dalam bentuk persoalan sebagaimana Nabi Ibrahim. Itu pun ada ibrah juga mungkin dari sudut ibu bapaan yang kita boleh ambil. Jadi wasiat mereka sama, iaitu supaya kita hidup dan mati dalam Islam. Hidup dalam Islam dan juga pastikan mati juga dalam keadaan Islam. Dalam hal ni Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau membezakan antara bukan membezakanlah, tapi memberikan huraiannya bahawa seorang Muslim itu tidak semestinya seorang beriman, tapi orang beriman dia mesti seorang Muslim. Kerana apa? Kerana sebagai seorang Muslim mudah saja masuk Islam kan, mengucap 2 kalimah syahadah dan tunjukkanlah amal mengucap 2 kalimah syahadah, lakukanlah rukun-rukun Islam yang ada. Secara zahirnya sebagai manusia kita akan menganggap dan hukumnya sebagai seorang Muslim, dan haram bagi kita untuk menghukumkannya sebagai seorang kafir, kerana dia telah menunjukkan ciri-ciri bahawa dia seorang Muslim. Walaupun jelas mungkin pertentangan dan sebagainya, tapi selagi mana dia menunjukkan ciri seorang Muslim, dia tetap seorang Muslim. Namun mungkin dari sudut keimanannya, sempurna ataupun tidak, atau benar-benar ke tidak dia membuktikan keimanannya kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari kiamat dan qada dan qadar itu dengan sebenar-benar penghayatan yang ada. Ataupun hanya sekadar melakukan apa yang ada kerana ia hanyalah rutin ataupun budaya yang telah dibawa turun-temurun tanpa memahami kelebihan, nikmat yang dia perlu rasakan sebagai seorang Muslim. Jadi dalam hal ni, beriman ni bermaksud kita membudayakan Islam dalam kehidupan. Beriman bukan setakat kita cakap je lah macam anak-anak kita sekolah tadika kan, boleh nasyid apa semua tu. Anak-anak kita dia beriman, dia Muslim lagi, dia tak mampu lagi mengimani Islam sudah hidup dia. Tapi penerapan itu perlu bermula lebih awal lah, supaya dia biasa dengan keadaan tu. Bila dia semakin boleh berfikir, semakin boleh mendalami keadaan, situasi dengan ilmu yang ada, yang dia ada dulu, pengetahuan dia dapat dulu, kemudian pengetahuan yang dia ada dapat
sekarang, ya. Kemudian ditambah dengan berfikir, ya. Dia berfikir terhadap perkara tersebut, barulah akan mematangkan dan akhirnya menyempurnakan iman yang ada pada diri dia, ya. Jadi membudayakan hidup Islam, ya. Dalam kitab tafsir, bila ayat ni mereka tak akan lari daripada menceritakan tentang Islam. Islam itu apa, ya? Islam ni kalau dari bahasanya al-khudu' wal-iz'an, maksudnya tunduk dan patuh, menyerahkan kepatuhan, ya, kepada sesuatu, dari bahasa ni. Tapi dari sudut syariatnya adalah menyerahkan diri secara total, secara mutlak kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran ataupun melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan amalan secara zahir dan juga batin. Bukan amalan zahir saja, amalan zahir dan batin. Jadi seorang mukmin, apa yang ada dalam hati dia terzahir melalui perbuatannya. Namun hakikatnya keimanan itu khalis ataupun ikhlas atau tidak kepada Allah SWT, Allah sahaja yang boleh menilainya. Namun kebiasaannya, apabila yang dalam tu kukuh, benar dan dibenarkan dengan perbuatan luarnya, itulah keikhlasan yang juga boleh dirasai oleh orang-orang yang ada di sekeliling seseorang itu, ya. Jadi al-ikhlas ni dia hal-hal yang sangat maknawi, ya, sangat abstrak, kita tak mampu menilai secara betul, secara tepat. Kita boleh nilai secara insting-insting kita je lah, kan. Kita hatta keikhlasan, keimanan kita sendiri pun kadang-kadang kita akan timbul mempersoalkan diri kita, aku ni betul-betul ke tak beriman ke tak, ya. Tapi jangan sampai bawa kepada ragu-ragu yang menyesatkan lah. Kalau sekadar untuk bermuhasabah, memperbaiki lagi amalan, itu sangatlah dituntut untuk kita lakukan, ya. Jadi bermakna kita sebagai seorang Muslim mengambil keseluruhannya apa yang ada dalam Islam untuk diamalkan dalam kehidupan kita, ya. Sebab itu dalam juzuk kedua nanti Allah Ta'ala cerita kepada kita semua tentang syariat-syariat tu, seolah-olah dah ambil pengajaran daripada juzuk 1, sekarang ikut, inilah kamu kena buat, gitulah mungkin, ya, seolah-olah Allah Ta'ala nak menyampaikan kepada kita. Jadi kemudian apa lagi, dan mungkin bila kita kait dengan konteks ayat yang ataupun topik atau tema ayat yang Allah Ta'ala ceritakan sebelum ini, iaitu tentang Bani Israel, mungkin kat situ kita boleh lihat, ya, bahawa seolah-olahnya budayakan hidup Islam jangan ikut sifat budaya orang-orang ataupun Bani Israel, ya. Kita tahu Bani Israel ni banyak selalu diulang perkataan dalam Quran, kan. Ada saya baca dan ambil dalam maklumat dalam tafsir Syed Tantawi, tafsir Al-Wasit, ya, oleh Syed Tantawi. Beliau ada menyatakan lebih kurang 130 kali disebut Bani Israel, kalimah Israel, bukan Bani Israel, kalimah Israel dalam Al-Quran. Israel ni siapa? Israel ni adalah Nabi Yaqub. Apa buktinya? Buktinya dalam surah Maryam ayat 58, ya. Siapa yang mungkin ada buku sirah Nabi Yaqub terbitan Ikon Syabab tu, dia dah boleh tengoklah dalam tu, ya. Di mana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Maryam ayat 58, Allah Ta'ala kata, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan nikmat kepada mereka di kalangan nabi-nabi dan di kalangan zuriat Nabi Adam dan di kalangan sesiapa yang yang dibawa bersamanya Nabi Nuh dan daripada zuriat Nabi Ibrahim dan zuriat Israel dan daripada sesiapa yang kami berikan hidayah kepadanya dan kami selamatkannya. Jadi ayat ni Allah Ta'ala wa min zurriyyati Ibrahim wa Israel. Allah Ta'ala tak kata wa Yaqub, tapi Israel. Dan ada satu hadis yang memang menyatakan secara jelas juga bahawa Israel itu adalah nama lain bagi Nabi Yaqub. Jadi tapi kenapalah Allah Ta'ala letak ya Bani Israel itu banyak, sedangkan ayat tentang Bani Israel ini semua kebanyakannya al-azam, ya, kita kata sebagai satu celaan kepada mereka. Dalam hal ni Imam Ibn Katsir ada kata ya Bani Israel, Bani itu pun wahai anak-anak Israel. Bani itu pun kalimah yang tadi kita dah sebut, membawa pada anak-anak yang lembut, yang baik, kan, ya. Kemudian Israel pula nama Nabi Yaqub, kan. Jadi tak ke macam kotor Nabi nak nama Nabi Yaqub ni, kan. Sedangkan
orang-orang yang ditujukan tu, mereka ni semuanya dalam degil, macam-macam lah sifat mereka ya, nanti kita akan lihat ya. Jadi Ibnu Katsir kata apa, seolah-olah panggilan ini adalah seperti panggilan kepada orang baik ya. Contohnya seperti seolah-olah Allah Ta'ala kata, wahai anak hamba yang soleh. Macam memujuk pun ya juga ya, supaya orang-orang Yahudi pada zaman Nabi ni dengarlah. Sebab Nabi bila sampai ayat, dia akan sampaikan kepada sahabat ataupun kepada orang-orang musyrikin ataupun ahli kitab yang ada zaman tu, siapa yang dengar-dengar tapi ayat ni juga seolah-olah begitu. Ibnu Katsir kata seolah-olah nak bagi, wahai anak Bani Israel, hamba Allah yang soleh, keturunan kepada yang soleh, kamu ingat tak? Macam tu Jadi seolah-olahnya ada satu unsur pujukan ya, ataupun ayat yang lebih berhemah lah Allah Ta'ala nak nyatakan, walaupun sebenarnya konten ataupun sifat dinyatakan tentang Bani Israel itu benda-benda ataupun perkara-perkara yang sangat sangat teruk lah ya, kita boleh kata sangat teruk. Sebab apa? Sebab kebanyakan ayat tentang Bani Israel ni menceritakan sifat mereka lah. Apa sifat Bani Israel ni? Ada banyak ya sifat-sifat mereka ya. Cuma mungkin bila kalau kita teliti ayat Quran, sebenarnya bukanlah semua ayat mencela Bani Israel ni. Ada juga ayat-ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala memuji Bani Israel ya. Khususnya bagi kalangan mereka yang beriman ya, sebagaimana mungkin contoh dalam surah As-Sajdah, Allah Ta'ala kata wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini ayat pujian kepada orang-orang Yahudi di kalangan Bani Israel yang beriman. Ya, jadi namun kebanyakan, sebahagian besar ataupun ghalibnya, kebiasaannya ya, khitab Bani Israel ini adalah ayat yang maksudnya menunjukkan kejian, zamul lizalimin, kejian kepada orang-orang zalim. Ini mereka lah ya, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani di kalangan Bani Israel yang bersifat zalim terhadap diri mereka sendiri, terhadap orang lain, bersifat fasik, selalu melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi sifat mereka sangat banyak, mungkin antaranya kalau kita boleh lihat supaya kita menjauhi sifat tersebut. Sebab itu yang Allah Ta'ala nak daripada menceritakan panjang-panjang tentang sifat Bani Israel sebelum ayat yang kita bincangkan hari ini ya. Antaranya sifat mereka sangat keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Walaupun kita Muslim, kadang-kadang mungkin kita sangat tak suka orang-orang beriman, mungkin orang asyik-asyik asyik-asyik tazkirah, asyik-asyik Al-Quran, asyik-asyik sunnah Rasulullah kan. Ada kadang-kadang yang kita macam tu walaupun namanya Islam ya. Jadi mereka sangat keras pemusuhan kepada orang-orang beriman. Ya, la tajidanna asyaddan nasab adawatan lil ladzina amanul yahud. Ya. Itu dalil lah menunjukkan bahawa mereka sangat syadid pemusuhan mereka kepada orang-orang beriman ya. Kemudian mereka juga sifat orang-orang Bani Israel ni yang degil, yang zalim tadilah. Mereka membunuh para nabi dan rasul mereka, mereka melakukan tahrif, tukar ayat Quran. Bukan tukar kalimah saja, bahkan mungkin mengubah maksudnya, menukar kalimahnya, membunyikan kalimah tersebut dengan kalimah yang lain yang dekat-dekat bunyinya ya, dan sebagainya. Konsep tahrif tu sangat ada beberapa 4-5 keadaan yang kita boleh lihat ya. Menukar isi kandungan Taurat dan juga Injil ya. Itu perkara yang sangat jelas. Bermakna orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang, kitab mereka yang ada pada mereka adalah kitab yang telah penuh dengan inhirafat, pertukaran dan juga penyelewengan ya. Kemudian mereka juga mengambil tuhan-tuhan yang lain. Mereka mengata waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengata Uzair itu anak Allah. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka menyebarkan fitnah dan juga kefasadan. Cerita perkara-perkara yang tak betul, menuduh para nabi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas walaupun asalnya mereka beriman kepada nabi tersebut. Tapi bila nampak ada macam tak boleh biarkan ni, nanti habis kita punya pengaruh dan sebagainya, mereka tuduh dengan pelbagai-bagai tuduhan yang tidak berasas ya. Kemudian mereka melanggar janji dengan Allah dan Rasulnya. Mereka juga bermain-main terhadap agama.
al-istihza dengan agama. Ulaika sebenarnya Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah kan, wahum yastahzi'un, mereka ni main-main dengan agama. Bila rasa okey, senang je kot nak buat perkara agama tu, dia ambil, dia buat. Tapi bila rasa benda tu susah je atau macam tak logik je kan, takkan Allah nak suruh ni, sedangkan dalam Quran dia jelas dah cakap macam tu, tapi dia guna akal fikiran dia melampaui apa wahyu yang ada Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan hadis tersebut. Itu juga termasuk dalam konsep al-istihza dengan agama. Bermain-main dengan agama. Mereka juga memakan riba dan juga memakan harta secara haram. Hati mereka keras. Mereka, kehidupan mereka sangat cintakan dunia dan sangat kedekut. Dan juga apa lagi? Mereka secara zahirnya nampak macam mereka ni bersatu, tetapi hakikatnya mereka juga berpecah belah secara dalamannya. Ini perkara-perkara, poin-poin. Semuanya ada dalil dalam Al-Quran. Poin-poin yang menunjukkan sifat-sifat Bani Israel. Dan kalau kita tengok, aku biasa buat ni, aku kadang-kadang buat ni. Sebab apa? Supaya kita ambil ibrah, menjauhkan perkara-perkara tersebut, supaya taklah kita mengikut jejak langkah Bani Israel yang Allah Ta'ala berikan peringatan pada kita panjang lebar dalam juzuk awal, dalam ayat 44 hingga 124 Suratul Baqarah juzuk 1 ini. Jadi beringat perkara tu. Sebab kita kadang-kadang terlalu leka dengan hubbud dunia tadilah. Al-jubun wa hubbud dunia. Mereka ni kedekut dan juga sangat cintakan dunia. Sehingga kita kadang-kadang meletakkan Islam tu tak apalah lepas ni. Perkara Islam ni benda kedua. Bukan prioriti yang utama. Bukan perkara yang awal sekali difikirkan dalam apa juga tindakan dan juga fikiran kita. Jadi kita tak nak begitu. Ini Allah Ta'ala punya nasihat dan juga suruhan kepada kita supaya kita lakukan. Jadi mungkin sebagai kesimpulannya, tak payah panjang-panjang kan, panjang-panjang pun tak guna. Kita ambil pengajaran tu, kita ambil pengajaran. Okay. Yang pertama mungkin kita boleh katakan sebagai ayat 133 wasiat Nabi Yaqub pada anak-anak ini juga sepatutnya adalah nasihat dan juga didikan yang ibu bapa Muslim, mukmin perlu berikan keutamaan dalam kehidupan dia, dalam mendidik anak-anak dia. Maksudnya utamakan mereka untuk kenal Allah, takut Allah. Bukan utamakan mereka supaya solat. Bukan terus, sebab kita kadang-kadang kita masyarakat kita kan, baguslah Alhamdulillah ada kesenangan Islam, tapi kita jarang kan cakap pada anak kita, ingat Allah ya nak, ingat Allah ya Ali, contoh anak kita nama Ali kan. Mungkin dia nak pergi sekolah kan, kita salam dengan dia. Ingat Allah ya Ali, belajar elok-elok, ikut cakap cikgu kan. Kita biasanya mungkin belajar elok-elok, kan, belajar baik-baik dengan cakap cikgu. Tapi Allah kita tak sebut. Kita tak sebut Allah dahulu. Walaupun mungkin anak tu dia tak faham pun kan, kalau tadika ke, dia satu ke, dia dua ke, ataupun skor rendah lah, common lah biasa. Tetapi apabila ibu bapa sentiasa menyatakan perkara yang sama berulang-ulang setiap hari, setiap kali, mungkin satu hari tu 2-3 kali, dia akan rasa benda itu adalah benda yang penting akhirnya. Jadi dan itu jugalah yang para Nabi nyatakan kepada kaum mereka. Contohnya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wa umirtu an akuna minal muslimin, aku disuruh supaya aku menjadi orang-orang Islam. Jadi maksudnya apa yang kita sampaikan kepada anak ni supaya ingat Allah, takut Allah, jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu juga sebagaimana wasiat Luqman kan, yang pertama, la wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Bukan yang pertama, ya bunayya aqimus solah, tapi akidah dahulu. Jangan mensyirikkan Allah. Itu lagi tegaslah sebab jangan. Tapi wasiat yang kita dapat daripada Nabi Yaqub dan juga Nabi Ibrahim ni berbentuk supaya berpegang dengan Islam, ingat pada Allah Ta'ala sebagai akidah asas untuk kita fahami, supaya akhirnya bila anak tu mungkin kalau dia melakukan solat pun, dia akan tahu dia solat kerana Allah. Dan kalau dia tidak ataupun di luar pengawasan kita pun, dia masuklah
sekolah asrama ke, dia dah bekerja, masuk universiti dan sebagainya, dia akan tahu amalan yang dia lakukan adalah kerana Allah, bukan kerana kesuruhan ibu bapanya. Itu kalau mak ibu ayahnya pun tunjukkan contoh yang sebagaimana dia katakan. Lebih teruk lagi kalau ibu bapa katakan perkara-perkara baik tadi tapi ibu bapa tak lakukan. Jauhlah mungkin pesanan itu akan sampai kepada hati mereka dan dijadikan sebagai penghayatan dan amalan kehidupannya. Jadi itu maksudnya mereka perlu ingat dan sedar bahawa prioriti keutamaan dalam kehidupan adalah Allah, adalah Allah. Kehidupan kita utamanya Allah, kemudian Islam. Allah dan Rasulnya, kemudian mentaati Islam. Maksudnya bila mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan automatik akan mengikuti ataupun menyerah dirinya untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Islam. Jadi itu yang pertama. Jadi kita boleh ubah ataupun mungkin tambah mungkin nasihat-nasihat baik yang biasa kita cakap kan. Kita biasa mulakan dengan jangan tinggal solat. Baguslah tu, tapi utamakan yang lebih utama. Supaya unsur akidah ni sikit-sikit lah, itu mungkin itu sahaja yang kita mampu lakukan kan. Kita mungkin tak mampulah nak nak tazkirah panjang-panjang bagi ayat Quran ke kan, untuk ayat untuk anak-anak kita secara, tapi nasihat ringkas tentang Allah itu sebenarnya sangat-sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita, apatah lagi kehidupan kita. Sebab ibu bapa yang beriman, bila dia cakap satu benda, dia akan tahu, aku nasihat anak aku ni supaya ingat Allah, aku pun tak ingat Allah kan. Jadi dia akan beringat. Itu yang pertama, didik dan nasihat anak dengan nasihat yang paling utama iaitu nasihat iman. Kerana inilah juga kita boleh katakan sebagai wasiat iman. Wasiat iman ni perkara yang wasiat iman ni adalah wasiat yang paling berharga. Kita biasa mungkin kita fikir macam zaman kita sekarang ni kan, kita tak buat wasiat lagi bang, ikutlah mati bila-bila kan. Macam itulah, itu saya cakap dengan suami saya macam itulah. Tak buat wasiat lagi ni bang, kok mati bila-bila kan, susah. Kita fikir harta yang kita nak tinggalkan. Kita tidak memikirkan perkara paling utama yang perlu kita tinggalkan pada anak kita, iaitu iman dan Islam. Sedangkan para anbiya, Rasulullah kata, dan sesungguhnya para anbiya itu adalah pewaris, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para anbiya. Dan satu hadis dan sesungguhnya para anbiya la yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham. Maksudnya para anbiya tak mewasiatkan harta kepada keturunan mereka. Warasul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhadha bihazzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil wasiat warisan ilmu tadi, maka mereka sebenarnya telah mengambil bahagian yang sangat banyak. Bermaksud apa? Sangat beruntung. Jadi ilmu ini apa? Ilmu ini bukannya ilmu alat, tapi ilmu tentang tauhidullah, ilmu tentang risalah, ilmu tentang nubuwah, ilmu tentang Islam. Itu sebenarnya ilmu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi itu yang kita perlu berikan keutamaan. Jadi jangan kita rasa rugilah kalau asyik-asyik kelas ngaji, asyik-asyik kelas agama kan, asyik-asyik masa dalam kelas sekolah kita sekarang ni kan, jadual kita banyak sangat agama. Tidak akan rugi sedikit pun. Bahkan bersyukurlah kerana ada orang-orang yang mampu untuk meletakkan pendidikan Islam, tasmi' Al-Quran itu sebagai salah satu daripada perkara yang perlu anak-anak kita lalui setiap hari pembelajaran mereka. Sebab apa? Sebab kita tak mampu. Kan? Siapa yang ajar anak dia sendiri baca Quran? Mungkin kadang-kadang boleh bilang juga kan. Walaupun dia pandai bacaan Al-Quran dia baik, tapi dia tak ajar anak dia bacaan Al-Quran. Itu satu perkara sangat rugi. Jadi keutamaan memperkenalkan anak dengan Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran adalah peranan ibu bapa. Jadi ibu bapa perlu mempersiapkan diri, jadi dia akan menyampaikan pada anak dia, dan mudah-mudahan itu nanti akan diwarisi dan menjadi wasiat yang paling besar, yang paling bernilai yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, walaupun mungkin secara wasiat hartanya kita tak tinggalkan apa-apa pun. Tapi bukanlah maksud jangan wasiatkan harta untuk anak-anak, tidak kan, tinggalkan anak-anak apa kedana pun Islam tak galakkan juga. Tapi kita tahu keutamaan kita pada wasiat apa. Tahu keutamaan pada wasiat apa.
Okey, kemudian mungkin yang kedua pengajarannya adalah jauhilah sifat-sifat Bani Israel tadi. Ini mungkin ibrah keseluruhan daripada juzuk pertama ini kita boleh ambil. Tadi sifat-sifat yang kita lihat secara lintas lalu. Itu kalau kita nak detail tadi, sifat-sifat tadi ada lagi sebenarnya. Kita lihat dalil-dalilnya yang banyak, baru kita akan rasa Masya Allah Allah Ta'ala ni bagi nasihat kita begitu mendalam, begitu berhikmah dengan cara cerita kedegilan umat lalu. Kan macam mak-mak kita tu kan. Tapi cerita dulu kan ada orang tu dia buat macam ni. Last-last kan apa derhaka contohlah kan, itu biasa mak-mak kita buat bagi takut lah. Jadi ini pun seolah-olah Allah Ta'ala nak berikan amaran, peringatan, amaran supaya kita takut dan gerun dan tidak mengikuti jejak langkah ataupun sifat-sifat Bani Israel yang terlalu banyak tadi, yang kejian terhadap perbuatan zalim, fasik, maksiat yang telah mereka lakukan. Jadi dan juga mungkin yang terakhir pengajarannya, ini mungkin berkait dengan sebab tadi wasiat Nabi Ibrahim ayat 132, Nabi Ibrahim cakap pada anak dia kan, jangan kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali mesti Islam. Wala tamutunna tu taukid tu kat situ, ada unsur taukid tamutunna tu. Jadi jangan mati kecuali mesti kamu seorang Islam. Kena pastikan, maksud kena usaha, kena yakin usaha buat amal. Jadi itu dua ayat ni, dua ayat yang dinyatakan oleh dua watak bapa Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub. Dalam Al-Quran ni banyak watak bapa daripada bapa-bapa yang soleh lah di kalangan para nabi. Dan mungkin kalau kita lihat antara scene ataupun situasi ayat di mana bapa dengan anak dia bercakap, adalah lebih kurang 7 dialog lebih kurang. Mungkin ada lagi, ini pemerhatian secara kasar lah, tentang ayat-ayat yang berkaitan antara bapa dan anak, ada 7 dialog, 7 situasi, dan dalam setiap situasi itu semuanya bapa cakap dengan anak dia. Bapa cakap, tadi kan Nabi Yaqub tanya anak dia kan, dia tanya cakaplah, kemudian anak-anak jawab. Kemudian Nabi Ibrahim pun cakap, dia pesan, cakap juga. Kemudian Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud, dialog. Tapi watak emak dalam Quran ni ada dalam 4 mungkin. Ummu Musa, emak kepada Ummu Maryam, kemudian Asia, ada 4 lah. Ada 4 watak ibu-ibu dalam Al-Quran ni. Tapi 4 watak itu anak emak-emak ni tak cakap dengan anak dia. Allah Ta'ala tak cakap dialog, dia tidak menunjukkan mereka berdialog dengan anak mereka, tetapi mereka bermonolog, mereka cakap sendiri, cakap dengan hati diri mereka sendiri. Kecuali adalah satu tu, Ummu Musa cakap pada anak perempuan dia supaya cuba turuti ikut kotak bakul yang ada adik kamu dalam tu sampai ke mana. Itu saja. Itu perintah biasalah, kita mak-mak biasa macam tu jadi mungkin kita boleh takwil, kita takwil je lah ini bukan tafsiran, ini takwilan berdasarkan kemampuan akal kita yang terhad tapi untuk kita ambil ibrah sebenarnya mungkin kita boleh kata bapa-bapa cakaplah dengan anak, bercakaplah dengan anak, bagilah nasihat pada anak. Nasihat yang paling utama nasihat iman ni tadi, kenalkan anak-anak dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang bapa-bapa ni dia macam mungkin segan kot agaknya nak sebut benda-benda tu kan, tak tahulah segan ke apa, ataupun mungkin dia serah pada mak dia kan, tak apalah cakap dengan anak ni mak je, dia serah begitu. Ini satu perbuatan yang rugi sebenarnya, kerana bapa tidak memainkan peranan dia yang para nabi telah tunjukkan. Sebab bapa ni dia cakap simple je, anak terus dapat. Apatah lagi bila bapa cakap ingat Allah, ni pergi sekolah ingat Allah, belajar betul-betul, dengar cakap cikgu. Ataupun anak dia nak balik ke universiti, ingat Allah sentiasa, jangan buat benda-benda syirik, jaga solat, barulah lepas tu apa-apalah kan mesti benda tu mudah untuk tertanam dalam sanubari anak-anak ni sebab bapa dia tak ada himmah dia kan, compare dengan kita mak-mak ni 3000 kali cakap pun tak tahulah lekat ke tak dalam hati dia kan mungkin lekatlah juga, tapi
nature kita mak-mak ni suka ulang kan. Tak ada siapa deny benda tu lah. Semua orang setuju kot kalau saya katakan demikian ya. Jadi mainkanlah peranan ini, kerana bila bapa berperanan dengan sebaiknya sebagaimana ditunjukkan oleh para nabi ini, sebenarnya tugas mentarbiyah anak akan berlaku dengan lebih mudah. Ya? Akan berlaku dengan lebih mudah. Sebab itu ibu tunggal mereka sebenarnya menanggung satu tugas yang sangat besar. Ya? Sebab mereka tak ada tulang belakang yang utama untuk memberikan nasihat itu secara lebih mudah untuk diterima oleh anak-anak, kerana himmah yang ada pada bapa, pada suami itu telah hilang. Kerana suaminya telah tak ada, sama ada berceraikan atau meninggal dunia, itu lain cerita lah ya. Tetapi kita perlu fahami itu apa yang ditanggung oleh ibu tunggal sebenarnya tu bukan berat dalam memberikan nafkah fizikal, tapi berat dalam memberikan pendidikan rohani, ya, pendidikan agama, nasihat, ya. Dan disitulah sebenarnya kita perlu bantu golongan-golongan ini, ya. Jadi insya-Allah rasanya itu sajalah untuk setakat ini. Dan mungkin untuk lebih mendalam lagi bacalah kitab-kitab tafsir yang kita boleh baca sebagai suplemen kita harian. Kadang-kadang bila baca kitab tafsir ni memang kita akan sibuk dengan dunia kita kan, tapi kita peruntukkan satu masa mungkin lepas maghrib sekejap lah, lepas mungkin ajar anak mengaji sikit, kita pun baca Quran lah satu muka surat tu. Sebab kalau banyak-banyak muka surat tu tak sempat pula buka tafsir kan. Bacalah ayat satu atau dua muka surat tu, kita baca Quran lah ikut kita punya turutan tertib yang biasa tu, dan buka kitab tafsir yang kita baca secara istiqomah. Mungkin hari ni dapat satu muka surat jadilah, tapi kena ingat sebelum tu tajuk apa, sebelum tu tentang apa, supaya kita boleh relate ya. Sebab kaedah terbaik untuk kita memahami Al-Quran, tafsirannya, menghayati isi kandungannya apabila kita membaca tafsiran Al-Quran tu secara mulazamah dan melazimi dari awal sampai akhir berturutan. Kita akan nampak dia punya munasabah satu persatu, dan kadang-kadang kita akan terfikir benda yang aku tak pernah fikir pun sebelum ni. Aku baca dah ayat ni tapi hari ni aku terfikir benda ni kerana itulah mukjizat Al-Quran kepada para pembacanya untuk dirasai. Jadi insya-Allah sebelum bulan Ramadan ini teruskan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan banyak, namun jangan lupa untuk melihat terjemahan, tafsiran ya, dan mentadabbur ayat, walaupun hanya satu hari satu ayat je kita boleh tadabbur, tapi kita dapat sesuatu yang menimbulkan keinsafan dalam diri kita, itu sebenarnya lebih mahal harganya daripada hafazan kita satu juzuk, bacaan Al-Quran kita, tilawah satu juzuk pada hari itu. Jadi insya-Allah teruskanlah beramal dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar menyerahkan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang-orang yang Islam ya, Muslim, dan juga beriman dengan keimanan yang sempurna insya-Allah. Jadi itu saja yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.